الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. أما بعد. Al-Quran kalamullah. Muka surat 85, 86. Wa min kalamillahi subhanahu al-Quranul azim. Wa huwa kitabullahil matin, wa huwa kitabullahil mubin, wa hibluhul matin, wa siratuhul mustaqim, tanzilu rabbil alamin, nazala bihi ruhul amin, ala qalbi sayyidil mursalin, bilisani arabiyyin mubin, munazzalun ghairu makhluqin, minhu bada'a wa ilahi ya'ud, wa huwa suwarun muhkamatun wa ayatun bayyinat wa hurufun wa kalimat, man qara'ahu fa'arabahu falahu bikulli harfin 10 hasanat, lahu awwalu wa akhiru, lahu awwalun wa akhirun wa ajza'un wa ab'adun, matluun bi alsinati mahfuzun fis sudur, masmu'un bil adabi, masmu'un bil adhani, maktubun fil masahif, fihi muhkamun wa mutasyabih, wa nasikhun wa mansukh, wa khasun wa 'am, wa amrun wa nahyun. Termasuk di dalam kalam Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Quran. Termasuk daripada kalam ataupun percakapan Allah Taala adalah Quran. Selain daripada Taurat, Injil dan Zabur. Ia adalah kitab yang jelas, bayinat. Ayat-ayat yang lepas yang kita telah pelajari, sifat Al-Quran ini adalah jelas dan terang. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di samping dia adalah merupakan huda dan juga furqan, dia juga adalah mubayyinat. Apa makna mubayyinat? Petunjuk, membezakan hak dan batil. Dia adalah juga merupakan mubayyinat, maknanya memberi keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan. Maka tidak berlaku kekeliruan daripada ayat Quran. Sebab tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini untuk apa? Selain daripada petunjuk, untuk bagi orang faham. Bila nak bagi faham, manusia faham, hasil pada kefahaman tersebut dapat diikuti dengan amalan. Jadi tak ada masalah, Quran ni boleh faham, semua orang boleh faham. Cuma ada ayat-ayat yang kita tak jelas, tak faham. Kalau orang tak boleh bahasa Arab, dia tengok terjemahan. Tak faham lagi, tengok tafsir. Dan kitab-kitab tafsir ni ada di dalam berbagai bahasa. Jadi nak terangkan kepada kita, Quran ni memang suatu ataupun sebuah kitab yang sangat jelas tentang keterangan dan maksudnya. Ia adalah kitab yang jelas, tali yang utuh. Siapa-siapa yang berpegang kepada Quran ni, dia telah berpegang kepada suatu simpulan yang tali yang sangat kuat. Dan janganlah dan jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Sebab itu jalan Nabi dikatakan jalan yang lurus kerana apa? Kerana berpandukan Quran. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Kenapa Nabi ini disebut jalan yang lurus bila ikut Nabi? Kerana Nabi berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim. Diturunkan Tuhan semesta alam
Jadi Tuhan ini, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, dia bukan Tuhan untuk orang Islam semata-mata ataupun Tuhan untuk orang Islam sahaja. Dia Tuhan kepada alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Maknanya Tuhan ataupun Allah ini bukan Tuhan hanya milik orang Islam, bahkan milik kepada alam ini. Apa makna alam? Ma siwallah. Selain daripada Allah, semua dipanggil alam. Ataupun disebut juga sebagai makhluk yang dicipta. Maknanya Allah Ta'ala ni Tuhan semua. Bukan untuk Tuhan kepada orang Islam sahaja. Dibawa oleh Ruhul Amin, malaikat yang amanah. Banyak mana ayat yang Allah Ta'ala perintahkan malaikat Jibril ini? Ruh adalah malaikat Jibril. Banyak mana ayat, banyak mana surah, berapa juzuk yang ada dalam Al-Quran yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad, semua ada sampaikan. Tak ada satu yang tercicir, yang tertinggal, yang disembunyikan, yang tersorok. Tak ada. Bersifat dengan sifat amanah. Kepada hati Sayyid Mursalin, penghulu kepada para Nabi. Sampaikan, lalu Nabi hafal dan Nabi ingat semua ayat Quran tu. Dia ingat terus. 30 juzuk Al-Quran ni Nabi ingat semua. Dengan lisan Arab yang jelas. Bahasanya bahasa Arab. Jelas pula tu. Bahasa Arab yang jelas. Ia kalamullah yang diturunkan, bukan makhluk. Kalam Allah Ta'ala tu bukan makhluk. Kalau kalam manusia ni makhluk, kalam Allah Ta'ala bukan makhluk. Daripadanya Al-Quran terbit dan kepadanya ia akan kembali. Maknanya Quran terbit daripada Allah, kembali besok kepada Allah. Disebut di dalam hadis, di antara tanda-tanda hari kiamat ini, Quran tu Allah Ta'ala tarik. Sama ada tarik di dalam ingatan, hafalan manusia, ataupun tarik daripada cetakan, kembali kepada Allah Ta'ala balik. Jadi maknanya hebat. Sebelum Allah Ta'ala tarik daripada ingatan kita, daripada mushaf, kita kena baca dan kita kena amalkan isi yang terkandung di dalam Al-Quran. Besok pada masa tu baru kita nak menyesal, Quran dah tak ada, Quran dah hilang. Masa Allah Ta'ala bagi peluang untuk kita hafal, untuk kita baca, untuk kita amalkan, jadi kita abaikan, kita tidak bersungguh-sungguh, tidak bersemangat. Apatah lagi bulan-bulan puasa ni tak semangat nak baca Quran, rugi kita. Disediakan pahala yang berganda. Baca Quran ataupun sesuatu ibadat yang dibuat sebelum kedatangan Ramadan, sebelum masuk bulan Ramadan, pun pahala banyak. Al-hasanatu bi asyri amsalihah. Satu kebajikan dibalas 10. Kalau buat dalam bulan Ramadan, lagi Allah Ta'ala lipat gandakan pahala ibadat yang dilakukan. Jangan kita terlepas peluang keemasan ini untuk mendampingkan diri kita dengan Al-Quran. Ia adalah kumpulan surah-surah muhkamat, jelas maknanya, dan ayat-ayat yang terang nyata. Dia ada muhkam, dia ada mutasyabih. Terdiri pada huruf-huruf dan patah-patah perkataan. Sesiapa yang membacanya lalu mengi'rabkan. Apa maksud membaca dan mengi'rabkannya? Iaitu tilawah Al-Quran dengan fasih menurut lunas bahasa Arab. Maka ia akan memperolehi 10 kebajikan, yakni 10 pahala pada setiap huruf. Bukan setiap kalimah, bukan satu ayat, bukan satu kalimah, bukan satu surah dapat 10. Tetapi yang dimaksudkan di sini satu huruf. Bukan satu kalimah, satu huruf Allah Ta'ala bagi 10 pahala. Maka ia ada bermula dan penutup, terdiri daripada beberapa juzuk dan bahagian. Dibaca dengan lisan, tersemat dalam hati, didengari oleh telinga, dan tertulis di dalam pada lembaran. Jadi Quran ini sifat Al-Quran yang wajib kita imani, yang wajib kita percaya. Di dalamnya ada ayat muhkam, jelas, dan mutasyabih, samar-samar. Naksih, memangsuhkan, dan mangsuh, dimangsuhkan. Khusus dan umum, serta perintah am dan juga amar dan juga larangan.
Dia ada ayat berkaitan dengan umum, arahan umum, dia ada khusus, dia ada arahan dan juga ada tegahan di dalam Al-Quran. Contoh ayat arahan apa dia? Cuba bagi sikit beberapa ayat yang merupakan perintah Allah dalam Al-Quran. Ni ramai tak hafiz Itu larangan, suruhan. Lagi selain daripada tu, ayat suruhan. Wasjud waqtarib. Sujud dah hampirkanlah dirimu kepada Allah. Lagi ayat suruhan kan banyak Kutiba alaikum siyam, suruhan. Okey. Yang seterusnya ayat yang berbentuk larangan. Apa dia? Apa yang Allah Ta'ala larang dalam Quran? Lagi? Banyak kan? Suruhan dan juga larangan. Allah berfirman, yang tidak dapat didatangi sebarang kepalsuan daripada mana-mana arah dan seginya. La ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi. Tanzilum min hakimin hamid. Quran itu sifatnya tidak ada kebatilan. Tak boleh didatangkan daripada mana-mana arah, mana-mana juzuk untuk membuktikan kepalsuan Al-Quran. Tak boleh. Awal-awal lagi dah Allah Ta'ala sebut la raiba fih hudan lil muttaqin. Kalau ada mana-mana individu, mana-mana orang, mana-mana pihak cuba nak memasukkan Al-Quran, nak menokok tambah dan Al-Quran, nak mengurangkan Al-Quran, mesti Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan jelmakan, zahirkan orang yang dapat kena pasti di mana salah. Orang kafir, musuh-musuh Islam, khususnya daripada Yahudi dan Nasrani, memanglah berusaha bergemeling tenaga, berfikir, innahu fakkara wa qaddar, sentiasa merancang, wa yamkuruna wa yamkurullah. Bagaimana nak putar balik ayat Quran, nak tokok tambah ayat Quran ni supaya orang Islam baca jadi sesat? Begitu lama usaha-usaha yang dilakukan oleh mereka sampai sekarang tak berjaya. Kalau ada mereka buat, adalah beberapa cubaan yang dilakukan oleh pihak musuh ini untuk memasukkan Al-Quran dapat sahaja dikesan oleh orang Islam. Di antara kehebatan agama Islam ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan kepada penganutnya orang yang ramai ingat Al-Quran. Jadi tak salah cetak, salah cetak ke, tersilap ke, memang saja-saja buat silap ke, tak boleh orang Islam akan kesan. Nampak? Itu Allah Ta'ala sayang kepada agama Islam ni. Dijaga Al-Quran ni sampai kiamat. Inna nahnu nazzalna zikra wa innahu lahafizun. Kami menurunkan Quran ini dan kami juga bertanggungjawab jaganya sampai bila? Sampai kiamat. Dulu orang kafir zaman Nabi pun Allah Ta'ala dah cabar kan. Wada'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin. Tak berjaya sampai sekarang. Cubaan tu dilakukan beberapa kali nak memasukkan Al-Quran, tapi tak berjaya sebab dia kalam Allah. Ini keimanan, kepercayaan, keyakinan kita. Wa qauluhu ta'ala qul la in ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimisli hadzal Quran. Dia kata sesungguhnya jika sekalian manusia dan jin berhimpun untuk tujuan hendak membuat dan mendatangkan sebanding dengan Al-Quran, dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat dan mendatangkan yang sebanding dengannya, walaupun mereka membantu sesama sendiri. Sama ada secara orang keseorangan ataupun berkumpulan, berjemaah, tak boleh nak buat. Ini jaminan daripada Allah. Wahwa hadzal kitabul arabiyyul ladzi qala fihi alladhina kafaru lan nu'mina bihadzal Qur'an. Wa qala ba'duhum inna hadza illa qaulul bashar. Faqala Allah Subhanahu wa ta'ala sa'uslihi saqar.
Dan Al-Quran ini kitab bahasa Arab yang dikatakan orang-orang kafir. Quran ini bahasa Arab. Orang kafir anggap apa Quran ini? Kami tidak akan beriman sama sekali kepada Al-Quran. Dia tak nak beriman, kerah hati, kerah kepala, degil. Ada juga yang berkata ini tidak lain hanyalah kata-kata rekaan manusia. Ini bukan kata kalam Allah, ni kata-kata manusia. Jadi Allah Ta'ala kata, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wa da'u syuhada'akum in kuntum min dunillah in kuntum sadiqin. Maknanya cabaran itu telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman Nabi Muhammad lagi. Maka mana mungkin Quran itu adalah merupakan satu ciptaan, rekaan, karangan, tulisan manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman tentangnya, disebabkan kekufuran itu aku akan masukkan dia orang kafir ke dalam neraka saqar. Sebahagian daripada mereka berkata tentang Al-Quran, ia adalah syair. Dia adalah syair semata-mata. Qala ba'duhum huwa syi'run. Faqala Allah Ta'ala wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah. In huwa illa zikrun wa Qur'anun mubin. Maka Allah Ta'ala menjawab, Nabi Muhammad bukanlah penyair dan kami tidak mengajar syair kepadanya dan kepandaian bersyair itu pula tidak sesuai baginya. Yang kami wahyukan kepadanya itu tidak lain melainkan nasihat pengajaran nasihat pengajaran dan kitab suci yang memberi penerangan. Falamma nafallahu anhu annahu syi'run wa ataitahu qur'anan lam yabqa syubhatun lidhi lubbin fi anna al-qur'ana huwa hadzal kitabul arabiyyul ladzi huwa kalimatun wa hurufun wa ayatun li'anna ma laysa kadzalika la yaqulu ahadun innahu syi'run. Wa qala Allah azza wa jalla wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Tak kala Allah menafikan bahawa Al-Quran itu syair dan menetapkannya sebagai Al-Quran, tiadalah lagi sebarang kesamaran. Tak ada ragu-ragu, tak ada samar-samar Al-Quran ini. Jelas daripada Allah. Bagi orang yang berakal bahawa Al-Quran adalah kitab berbahasa Arab ini yang terdiri daripada patah-patah perkataan, susunan huruf dan potongan ayat. Kerana sesuatu yang bukan sedemikian, tiada sesiapa pun yang akan menganggap syair. Allah berfirman, dan kalau kamu ada menaruh syak tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka cubalah buat dan datangkan satu surah yang sebanding dengan Al-Quran, dan panggillah orang-orang yang kamu percaya boleh menolong kamu selain Allah. Kalau ragu, syak, was-was terhadap Al-Quran, itu adalah merupakan kalamullah. Kalau ada andaian kata Quran itu manusia buat, tulisan Nabi Muhammad tulis, Nabi Muhammad reka. Jadi kalau Nabi Muhammad boleh tulis Al-Quran, boleh buat Al-Quran, kamu boleh tak? Kamu manusia yang lain pun boleh juga. Kalau tak boleh seorang, panggil geng-geng kamu. Maknanya kamu panggil kumpulan kamu, geng kamu, puak kamu untuk buat satu surah. Dalam Al-Quran ada berapa surah? Allah Ta'ala nak berapa surah? Satu je. Tak usah buat 114 surah. Buat satu je. Jadi cabaran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, orang kafir sahut tak? Tak sahut sampai sekarang. Jadi apa hikmahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan Nabi SAW semasa dia kecil, dia tidak boleh membaca, tidak boleh menulis. Hikmahnya nak bagi tahu bahawa Muhammad ni memang nak kata dia tulis macam mana. Dia membaca pun tak boleh, tulis pun tak boleh. Jadi ini satu hikmah yang besar untuk menafikan dakwaan orang kafir bahawa Nabi Muhammad tulis Al-Quran. Tetapi setelah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan Al-Quran, Nabi boleh baca tak? Nabi boleh tulis tak?
Nabi ni adakah dia tak boleh menulis, tak boleh membaca daripada lahir sampai dia wafat, yang disebut sebagai ummi? Ataupun Nabi setelah diturunkan Quran dia boleh baca, boleh tulis? Yang mana satu yang betul? Kamu pegang macam mana? Nabi ni sampai bila-bila ke tak boleh tulis? Sampai dia meninggal ke? Sampai dia wafat ke? Buka ayat 48 surah Ankabut. Apa ayat? Buka Quran sekarang. Ayat 48 surah Ankabut. Macam mana ni Hafiz ni tak ingat? Wa ma kunta tatluhu min qablihi wa la takhutuhu bi yaminik idzal lartabal mubtilun. Buka ayat 48 surah Ankabut. Jumalah. Jadi kamu tidaklah boleh membaca min qablihi, sebelumnya, sebelum turun Al-Quran. Wala takhutuhu bi yaminik, kamu tak boleh tulis dengan tangan kanan kamu. Sebelum turun Quran memang tak boleh baca. Tapi setelah turun boleh. Bila Nabi beruzlah di Gua Hira, datang malaikat peluk dia, Iqra, dia kata apa? Iqra 3 kali. Faghattahu fa arsalahu. Faghattahu thaniyah fa arsalahu. 3 kali malaikat Jibril peluk dia, baca oleh wahai Muhammad. Nabi kata apa? Nabi kata apa bila malaikat suruh dia baca? Seorang pun tak ingat. Nabi kata apa? Apa jawapan Nabi? Kalau dalam bahasa Arab dia kata wa ma ana biqari'in. Makna apa? Orang terjemah, saya tak erti membaca. Sebahagian ulama bukan terjemah macam tu. Aku nak baca apa? Macam seorang ulama yang terkenal di Pakistan, namanya Maulana Sheikh Salimullah Khan. Dia pengurusi guru pondok seluruh Pakistan, pengurusi guru pondok Deobandi di Pakistan. Dia sebut sebenarnya bukan satu terjemahan. Wa ma ana biqari'in tu dia ada beberapa maksud sebenarnya. Sebagian ulama tak kata wa ma ana biqari'in tu aku nak baca apa. Dia terjemah di dalam bahasa Urdu metu kia partahu. Aku nak baca apa? Sebab Quran tak turun lagi. Metu kia partahu. Aku nak baca apa? Maknanya selepas turun dia reti baca. Dah reti menulis. Banyaklah sejarah dan juga hadis. Di antaranya ulama ambil syahid perjanjian Hudaybiyah yang Rasulullah suruh padam tulis Muhammad kan. Maknanya dia reti baca. Dan beberapa peristiwa yang daripada syahid-syahid daripada hadis Nabi, ulama istinbat bahawa Rasulullah ni setelah diturunkan Al-Quran memang dia boleh baca, boleh menulis. Sebelum diturunkan Al-Quran memang tak reti baca lah. Sebagai satu hikmah yang kita sebut tadi, apa dia? Supaya nak tolak dakwaan orang kafir yang mengatakan, yang menganggap, yang mendakwa Quran itu rekaan ciptaan ataupun tulisan Muhammad. Kamu boleh baca umur apa? Boleh membaca, boleh menulis? 5 tahun? 6 tahun? Boleh membaca, boleh tulis 6 tahun? Takkanlah kamu lebih cerdik daripada Nabi. Nabi lagi cerdik daripada kamu lah. Sudah tentu Nabi boleh membaca, boleh menulis lebih hebat daripada kamu. Iman mana iman? Kamu boleh baca, menulis umur apa? Oh, dia ni tua bangka baru boleh. Maksudnya Nabi ni cerdik. Lagi dia cepat boleh membaca, lagi cepat menulis. Cuma ketika dia dilahirkan dan sampailah sebelum diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Selepas itu dia boleh membaca, boleh menulis. Okey. Tidak harus dia mencabar mereka untuk mendatangkan bandingan sesuatu yang tidak diketahui dan tidak menjangkau hakikatnya oleh akal.
wala yajuzu an yatahaddathahum wala yajuzu an yatahaddahum bil ityani bimisli ma la yudra ma huwa wala yu'qal. Wa qala Allah Ta'ala wa idza tusla alaihim ayatuna bayyinat qala alladhina la yarjuna liqa'ana ati bil qur'anin ghairi hadha aw baddil. Allah Ta'ala berfirman, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas nyata, berkatalah orang-orang yang tidak menaruh ingatan menemui kami. Tidak menaruh ingatan menemui kami, apa maksud? Tak teringat nak bertemu dengan Allah Ta'ala, tak yakin akan bertemu dengan Allah Ta'ala, yakin hari kiamat tu tak berlaku. Kalau yakin hari kiamat itu berlaku, maka apa dia? Maka yakinlah bertemu dengan Allah Ta'ala. Banyak janji-janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa ilaina turja'un, kepada kami kamu dikembalikan. Ada ayat wa ilaihi yurja'un, kepadanya lah mereka dikembalikan. Jadi menunjukkan bahawa manusia ini akan bertemu dengan Allah. Bagi orang yang tak yakin berlaku pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia tak yakin Quran itu datang daripada Allah. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi fa asbata anna al-Quran huwa al-ayatu allati tusla alaihim, wa qala Allah Ta'ala bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul 'ilm, wa qala Ta'ala innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun ba'da an aqsama ala dhalik. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak berhak menukarnya dengan kemahuanku sendiri. Demikian Allah menetapkan bahawa Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang dibaca kepada mereka. Allah Ta'ala berfirman, bahkan ia ayat-ayat keterangan yang jelas nyata, yang terpelihara dalam dada orang-orang yang berilmu. Maka sifat orang berilmu ni dia hafal Al-Quran, dia ingat Al-Quran. Sebab itu mula-mula datang sini kita bagi hafal Quran. Kadang-kadang orang kata Quran ni apa? Untuk apa hafal Quran? Ada di kalangan pelajar ni, pelajar yang ada sebahagian daripada pelajar kita, seorang dua telah berhenti. Bila datang ni kita suruh hafal Quran dulu, kita i'rab, dia terus nak mengaji tafsir. Sebenarnya disiplin ilmu tak betul lah. Orang dulu mula-mula dia belajar ilmu alat dulu, belajar bahasa Arab dulu, ilmu mu'allab, nahwu, sarah, balaghah, mantik dan sebagainya, baru dia belajar ulum syar'iyah, baru dia belajar ilmu, dia belajar asas dulu. Ini dia mari-mari terus nak belajar tafsir sebab dia dapat maklumat. Sekolah apa kita ni? Dar Tafsir Quran wal Hadis kan? Oh ni mengaji tafsir terus. Dia mari terus nak belajar tafsir. Hari pertama kita tak ajar tafsir, kita mengajar nahwu, sarah dulu, matan jurmiyah, matan bina dulu. Akhirnya dia berhenti. Tak faham disiplin ilmu, terus nak ambil belajar atas terus. Jadi sifat Al-Quran tu dia kata di sini apa dia? Jelas. Dia kata tersimpan di dalam orang yang berilmu. Maknanya orang berilmu ni mesti kena ingat Quran. Kalau orang alim tak ingat Quran, maka dibimbangi pendapat, fatwa, pandangan dia jadi salah. Sebab tu kena ingat Quran. Quran dulu sebelum nak hafal matan jumriyah, matan bina, matan apa lagi. Matan-matan ilmu alat ni, maka hafal matan yang paling besarnya, yang utama, yang asas adalah Quran. Sebab tu kena ingat Quran. Tak ingat semua, sebahagian daripada Quran kena ingat. Itu asas nak jadi alim. Berapa orang ramai orang alim di Malaysia ni tak ingat Quran. Bila ceramah, mengajar jadi larilah daripada apa yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Dia bagi andaian sendirilah. Saya rasa hukum ni macam ni, usul ni macam ni. Islam tu dia pakai rasa-rasa. Kalau Quran tak ingat, hadis lagi tak ingat. Tak ingat satu, tak belajar satu. Ilmu-ilmu yang bersangkut paut dengan Quran, ilmu-ilmu yang bersangkut paut dengan hadis. Ini yang jadi masalah kepada masyarakat. Quran, hadis ni dianggap satu ilmu yang tidak penting. Yang pentingnya apa? Apa belajar ilmu alat sampai ke mati pun. Sampai ketua belajar ilmu alat. Quran hadis tak faham. Sikit-sikit ilmu alat, Alat tu asas.
Contohnya kita nak buat rumah. Alat buat rumah apa dia? Buat sekolah, buat bangunan, apa alatnya? Sebut kamu satu alat nak buat rumah. Paku lagi, simen lagi, atap. Buat rumah bukan nak duduk atas atap pun. Kita nak memiliki sebuah rumah, dia ada atap, paku, lantai, tiang, dinding dan sebagainya. Ini orang yang duduk alat ni, rumah dia tak siap lagi sudah. Sikit-sikit alat. Alat tu peringkat asas. Quran hadis tak faham, dia duduk tekan tangan alat. Alat tu peringkat asas. Kemuncak kepada ilmu alat ni nak faham Quran hadis. Tapi Quran tu kena ingatlah. Kena hafal. Allah Ta'ala berfirman, Kaf ha ya ain sad, Hamim ain sin qaf, waftataha 29 suratan bil hurufil muqatta'ah. Allah Ta'ala membukakan 29 surah yang dimulakan dengan huruf yang terpotong. 29 surah huruful muqatta'ah. Yang kita sebut itu huruful muqatta'ah fi awali suar. Huruf-huruf muqatta'ah ini juga sebahagian ulama kata apa? Ayat mutasyabihat. Jadi Allah Ta'ala buka apa? Dibuka surah 29 surah dengan huruf muqatta'ah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Man qara'al Qur'ana fa'arabahu falahu bikulli harfin minhu 10 hasanatin wa man qara'ahu wa lahana fihi falahu bikulli harfin hasanatun. Sesiapa yang membaca Al-Quran lalu dia membetulkan bacaannya, maka baginya ganjaran dengan setiap huruf daripada Al-Quran itu 10 kebaikan. Manakala sesiapa yang membacanya dengan lahan, kesalahan i'rab, maknanya tidak fasih. Bukan dia baca tu sambil i'rab. Itu bagi orang belajar bahasa Arab, dia boleh i'rab lah. Baca dengan lahjah Arab dengan baik. Maka ganjaran baginya pada setiap huruf itu 1 kebaikan. Iqra'ul Qur'ana qabla an ya'tiya yaumun qabla an ya'tiya qaumun yuqimuna hurufahu iqamata sahmi la yujawizu taraqiyahum yata'ajjaluna ajrahu wala yata'ajjaluna. Bacalah Al-Quran sebelum bacalah Al-Quran sebelum datang satu kaum yang menegakkan huruf-hurufnya seperti mereka menegakkan anak panah. Tetapi bacaan mereka tidak melepasi kerongkong mereka. Mereka minta disegerakan ganjarannya di dunia dan tidak minta dilewatkan ganjaran di akhirat. Tapi baca tak masuk dalam hati, sampai kat mulut je, tak masuk sampai ke dalam. Tak ada penghayatan, tak ada tadabbur daripada ayat Quran. Kita takut jadi macam tu baca Quran ni. Tak jadi apa baca Quran ni. Bulan puasa ni 2-3 kali khatam. Bangga dengan khatam ni, tapi tak masuk dalam hati baca Quran. Nak masuk dalam hati macam mana, terjemah pun tak faham. Dia tak tahu arahan-arahan perintah-perintah Allah Ta'ala dalam Quran. Quran ni bukan suruh baca ni, dia suruh baca dengan penghayatan, dengan tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubihim aqfaluha. Apakah kamu tidak mentadabbur ayat-ayat Al-Quran? Apakah mereka tidak mentadabbur ayat-ayat Quran ataupun di dalam hati mereka ada kunci yang menutup, menghalang diri mereka daripada memahami ayat-ayat suci Al-Quran? Baca saja je. Banyaknya orang kita baca Quran ni sekadar untuk menghasilkan pahala, bukan untuk faham, apatah lagi untuk diamalkan isi yang terkandung di dalam Quran. Jadi ambil peluang bulan puasa ni sampai baca Quran, tengok terjemahan. Ustaz duk ajar terjemahan secara lafziah tu kan, dah berapa juzuk dah habis. Kalau pelajar lama 3 juzuk lebih dah. Baru kita dapat menghayati tadabbur Al-Quran bila kita dapat menterjemahkan Al-Quran secara harfiah. Ini maknanya dapat membantu untuk kita tadabbur. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.